Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz dan jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah masih lagi diberi kesempatan Allah Ta'ala, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik, sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan manusia ini sebaik-baik bentuk, sebaik-baik kejadian Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian Dia mengilhamkan kepada kita dengan cahaya keimanan. Allah Ta'ala dah cipta kita ini indah, elok. Kemudian pula diilhamkan kepada kita dengan cahaya keimanan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi manusia pula dengan akal yang sempurna hinggalah menjadi makhluk yang utama dan yang termulia dari makhluk-makhluk yang lain. Manusia Allah Ta'ala cipta elok, indah, sempurna. Bagi pula cahaya keimanan, ciptakan akal sehingga menjadi makhluk yang paling mulia di antara makhluk. Makhluk yang paling sempurna di antara makhluk. Banding dengan malaikat, manusia lebih hebat. Malaikat pasal tak ada nafsu, senang tuan-tuan kan? Nafsu tak ada, terus taat. Kita ni nak hadap nafsu lagi, ya? Dengan akal lagi. Binatang untuk akal dah tak ada kan? Nafsu senang, selamat semua. Kita sebagai manusia Allah Ta'ala cipta dua benda. Ada nafsu, ada akal. Puas nak berjuang tuan-tuan. Kalah akal, jadi macam syaitan. Menang nafsu, habis semua jadi syaitan. Semua tak jadi apa. Kalah dengan akal, jadi binatang. Menang dengan akal, menang dengan nafsu, kita lebih hebat daripada malaikat. Malaikat tak perlu berjuang. Berjuang apa? Tunduk, taat, semua. Nafsu tak ada. Nafsu makan tak ada, nafsu kahwin tak ada, semua tak ada. Untuk sebab itu kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai makhluk yang paling mulia di kalangan makhluk,
Tapi yang paling hina juga di kalangan makhluk kalau tak bersyukur di atas nikmat yang kita peroleh. Jadi Allah Ta'ala ini limpahkan dalam hati manusia bermacam-macam ilmu pengetahuan. Hebat tak hebat manusia ni, macam-macam ilmu dia ada dalam hati ni, macam-macam. Tapi hati nak boleh buat apa? Hati nak boleh buat apa, tuan-tuan? Nak sebarkan bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lagi. Maka untuk menyebarkan luas ilmu tu, Allah Ta'ala anugerahkan lagi satu perkara, yakni lidah. Dah cipta semua-semua, akal ada, hati ada, semua ada. Caca ilmu dapat terima masuk. Semua khazanah ilmu semua masuk. Hebat. Tapi macam mana pula nak keluarkan ilmu, nak sampaikan ilmu? Maka Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha hebat ni, ciptakan satu lagi, iaitu lidah. Apa guna lidah? Sebagai alat pembantu untuk menterjemah dan menyampaikan ilmu-ilmu itu. Dia cipta lidah, nah aku bagi lidah. Indah tak indah lidah tu, dahlah kecil kan, simpan duduk dahlah. Tapi alat yang digunakan ni untuk membantu menyampaikan ilmu. Walaupun kecil, tapi peranan dia besar betul. Kecil je alat, tapi manfaatnya luar biasa. Macam elektrik ni lah tuan-tuan kan. Walaupun wire berselirat semua ni, lampu mentor semua, tak ada soket fuse tu, apa tak hidup satu. Tak ada apa. Benda kecil je. Tak pasang soket fuse, tak nyala semua. Lidah ni kalau tak ada tuan-tuan, nama pun berubah. Nama pun boleh berubah. Lidah tak ada, berubah semua. Jadi kerana lidah itu, manusia ini bisa mengucapkan rasa syukur atas kebenaran limpahan dari rahmat Allah Ta'ala. Jadi dengan pancaran iman, memiliki akal yang sempurna, manusia berucap dengan menggunakan lidahnya yang fasih. Iman ada, akal sempurna, lidah pun fasih. Komplitlah manusia yang sempurna. Langsung kita mengucap, aku mengakui bahawa tidak ada yang patut disembah selain Allah Ta'ala. Tiada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad itu adalah hamba dan utusan. Dapat mengucapkan lafaz itu. Itulah ucapan lidah yang mempunyai pancaran iman dan akal yang sempurna. Karena itu, lidah termasuk di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar, dan dialah di antara ciptaan Tuhan yang amat halus dan ganjil. Kita tengok, dia cipta antara ciptaan Tuhan yang amat halus dan ganjil, lidah. Mempunyai bentuk yang indah, kecil dan menarik. Keimanan dan kekufuran seseorang tidak akan terang dan jelas selain dengan kesaksian lidah. Tak ada lidah, macam mana nak kata kita beriman? Dengan lidah ni juga menyebabkan jelasnya seseorang itu boleh jadi kufur dengan ungkapan, ucapan dia. Jadi dengan kesaksian lidah inilah jelas atau tidak keimanan dan kekufuran seseorang. Jadi selain kesaksian lidah, lidah juga mempunyai ketaatan yang besar dan juga mempunyai dosa yang besar. Taat pun boleh besar, dosa pun boleh besar. Main peranan dua-dua.
Anggota tubuh yang paling durhaka kepada manusia ialah lidah. Tak reti jaga, tak pandai jaga, dia yang paling durhaka. Sungguh lidah itu merupakan alat yang digunakan perangkap syaitan yang paling jitu untuk menjerumuskan manusia. Lidah ialah satu alat perangkap yang digunakan, merupakan alat perangkap syaitan yang paling jitu untuk menjerumuskan manusia. Karena lidah. Jadi hanya iman dan akal yang sempurna manusia bisa memelihara dan menjaga dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh lidah. Ini dia yang boleh kontrol lidah kita. Ini yang boleh remote dia. Iman dan akal yang sempurna. Dia yang boleh kawal lidah tu. Nak arah ke mana? Arah dosa ataupun arah ketaatan. Dia yang boleh. Yang lain tak boleh. Sebab itu pepatah kata, kalau berjalan peliharalah kaki, kalau berkata peliharalah lidah. Ini pepatah. Walaupun pepatah tu nampak macam senang, tapi nak jalan pelihara kaki, nak berbicara peliharalah lidah. Kalau kita tengok pepatah ni dia berguna sepanjang waktu. Setiap saat, setiap detik, inilah pepatah yang kena jaga. Jalan, jaga kaki kita ni. Cakap, jaga lidah kita. Jadi lidah ni, apa arti lidah? Maka ulama tafsirkan lidahnya. Lidah ialah sepotong daging kecil dari tubuh manusia yang telah sempurna. Ini maksud lidah. Lidah ialah, dia kata, sepotong daging kecil dari tubuh manusia ini yang telah sempurna kejadiannya. Tapi tanpa lidah, orang akan berkurangan. Tanpa lidah, orang akan ada kekurangan. Manusia bertukar nama. Dengan manusia, nama apa? Tak ada lidah. Manusia bisu. Tukar nama terus. Lidah je tak ada pun kan, nama dia tu. Dia tu bisu tu. Kan orang ke? Orang lah tapi bisu kan. Lidah. Lidah main peranan tukar nama manusia jadinya. Atau manusia yang tak pandai berbicara, manusia bertukar nama pasal lidah. Besar sungguh nikmat lidah. Dan selanjutnya juga, lidah tak dapat menikmati makanan dan minuman yang enak dan lazat. Tak rasa. Jangankan tak ada tuan-tuan kan, melecur je kepanasan sikit lidah, dia tak rasa nikmat makan. Katalah minum air panas, melecur lidah. Lepas tu makan, tak rasa nikmat makan tu. Tak rasa nikmat makan kan. Lidah masih ada. Lidah masih ada, tapi melecur sikit. Sudah tak terasa dah kan. Manis dah tak terasa, masin dah tak terasa. Sama je rasa. Sebab dah melecur. Tak rasa nikmat makan. Makan dah tak rasa nikmat, tak rasa lazat. Padahal makan yang kita makan tu sama lah. Sebelum ni itulah makanan kita pun ada garam, semua ada. Masa tu lidah elok, ni lidah dah sikit masalah. Allah tak terasa makan. Kenapa ji tak sedap? Lidah melecur. Itu je. Cerita lidah melecur tak sedap makan. Bukan lidah tak ada. Kalau lidah tak ada, okey dah tak sedap. Pasal apa tak makan? Lidah tak ada, okey lah. Ni lidah ada, tapi melecur sikit je. Tak terasa masin, pedas, semua dah tak terasa lah. Tak letak telan, tak letak telan. Nikmat makan dah tak terasa. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ini yang katakan nikmat lidah, walaupun dia kecil,
dalam satu tubuh manusia ni, walaupun dia kecil, Allahu Akbar. Sesungguh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sungguh nikmat Allah. Ini ya, kalau kita katakan itulah syukur, ucap alhamdulillah Allah. Dengan hanya mengucap alhamdulillah, nikmat lidah yang Allah kurniakan kat kita pun tak mampu tu. Baru tak ada lidah. Bukan tak ada, baru belecung sikit. Tak ada nikmat. Lidah jugalah yang menghubungkan manusia dengan manusia. Lidahlah yang mencipta segala bahasa. Lidahlah yang memberi suara semua pikiran dan cita-cita. Dialah yang menyampaikan kita. Ada orang lidah pendek, cakap pun dia tahu. Itu lidah pendek tu. Mana kau tahu? Kau tengoklah dia cakap. Dia punya cakap tu kita pun tahu. Lidah dia lidah pendek. Baca Quran pun tak jadi lidah pendek. Jenis lidah pendek. Kok lidah tu ada something tuan-tuan, dia bergulung ke, dia ubah segala-galanya. Berubah tuan. Ini nikmat lidah. Jadi dia kata apa? Lidahlah yang memberi nada segala rasa. Lidahlah yang memperindahkan nyanyi dan irama. Dia. Jangan duk sembang banyak, sedap suara dia, pandai dia nyanyi. Kok Allah Ta'ala ambil nikmat lidah itu, tak ternyanyi dia. Hilang sedap dia. Mana nak sedap tuan, lidah pendek. Tu ya. Dia kalau lidah okey sedap suara dia ni. Kalau lidah okey, ni lidah pendek, tak okey lah. Kemudian lidah dapat membuat hati yang rindu menjadi mesra ria. Lidah yang bernasihat dapat menerangkan gelora amarah dalam dada. Ini semua kerana lidah. Semuanya adalah kerana lidah. Jadi lidah juga dapat memutarbalikkan segala peristiwa. Segala peristiwa lidah boleh main peranan. Dia boleh putar balik. Lidah juga dapat mempersona masyarakat dan masa. Lidah juga dapat membuat orang yang menangis menjadi tertawa. Lidah. Lidah boleh buat orang menangis jadi ketawa. Lidah boleh buat orang ketawa jadi menangis. Inilah lidah. Pak Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu bab, satu tajuk. Apa tajuk dia? Afatul lisan. Bahayanya lidah. Imam Ghazali sampai tulis satu bab, satu tajuk, keluarkan satu bab, satu tajuk dalam kitab Ihya yang dipanggil Afatul Lisan. Bahayanya lidah. Bahayanya lidah. Sebab itu banyak kata-kata sajak orang-orang dengan lidah. Apa orang kata lidahnya seperti madu, hatinya seperti empedu. Lidahnya seperti lidah ular bercabang dua, lidahnya fasih berbahasa, pandai bersilat lidah. Semua. Kata-kata saja yang hebat. Lidah bercabang. Keluar perkataan lidah bercabang lah. Semua. Lidah. Semua orang gunakan. Jadi, lidah juga dapat menjadikan seseorang, darjat seseorang ke tempat yang mulia. Dengan lidah juga seseorang dapat mengangkat darjat seseorang ke tempat yang mulia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala dia sebut banyak ayat-ayat tentang yang berkaitan dengan lidah. Lidah juga dapat membuat orang bersaudara berpisah, porak-poranda. Lidah juga dapat membuat manusia yang damai menjadi berantakan perang karena lidah. Dunia boleh hancur dengan lidah.
Lidah juga dapat membuat orang bersatu, berpecah belah. Orang elok-elok, bahagia, damai, aman, damai. Habis, peranda orang libat. Kerana lidah dia tu. Kerana lidah ini bahaya. Orang elok-elok jadi puak-puanda. Taman elok bersatuan masyarakat hancur kerana dengan lidah. Allahu Akbar. Ini lidah ni tuan-tuan. Bahaya lidah ni. Kerana itu Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah berdiri teguh lurus iman hamba Allah. Jangan kita kata kita iman yang lurus sempurna sebelum berdiri teguh lurus hati. Hati itu tidak akan berdiri teguh lurus sebelum berdiri lurusnya lidahnya. Kalau nak kata iman sempurna, tengok pada hati. Hati tak sempurna, tengok pada lidah. Dan tidak akan masuk syurga seseorang di mana tetangganya tidak merasa aman dari kejahatan lidah. Mayang hebat, semua hebat, tapi tetangganya tak rasa aman dengan lidah dia. Selalu jadi bahan kejian, umpatan, sebagainya. Dari lidah dia, kata Nabi SAW, dia tak akan masuk syurga. Kalau jirannya itu tak rasa aman dengan tetangga. Umpat, keji, makian, cacian, mainan dia menjadi lagu bagi dia. Walaupun dia semayang, walaupun hebat macam mana, Nabi kata tidak akan masuk syurga. Sebab itu diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah melihat Abu Bakar ni. Abu Bakar ni dilihat Umar, tengok Abu Bakar menarik lidahnya dengan tangan dia. Abu Bakar ambil lidah dia, tarik. Umar tengok. Lalu Umar tanya, wahai Abu Bakar, apakah yang anda perbuat? Kau buat apa, Abu Bakar? Maka Abu Bakar kata apa? Ini mendatangkan kepadaku jalan yang membinasakan. Tarik lidah keluar, Sayyidina Umar nampak. Kau buat apa tu? Dia kata, ni benda ni lah yang buat aku binasa. Jalan yang membinasakan. Dia kata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tiada satu pun dari tubuh manusia ini yang tiada mengadu kepada Allah tentang lidah kerana sebab ketajaman. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Dia tak bagi berucap dah. Lepas ni, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini seronok sangat cakap. Seronok sangat melafazkan. Tuhan kata tunggu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Besok aku tutup semua. Aku tutup semua ucapan. Wa tukallimuna aydihim. Hari itu aku bagi tangan kamu yang cakap. Bak lidah tadi cakap dah cukup. Dah puas dah cakap dah dulu. Dah dunia ni aku bagi cakap. Dah dunia ni dulu aku dah bagi kau ucap. Habis kau porak-poranda. Habis kau binasakan dengan lidah. Jadi aku tutup. Wa tukallimuna aydihim. Cukuplah tangan kau cakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Aku bagi kaki pula. Lepas ni dia saksi. Apa yang kau buat dalam muka bumi? Lidah ini boleh berhujah, boleh berpidato, boleh berbahas, boleh berdebat. Lidah fasih berbicara. Orang cakap macam ni, kita cakap ni. Orang cakap macam ni, kita cakap ni. Orang berkata dia ni memang hebat. Dia ni ahli pidato. Dia ni memang pembahas nombor 1 dulu masa kat universiti. Dia ni memang hebat lah. Cakap memang hebat. Tunggu Allah Ta'ala kata. Tunggu. Satu saat aku nak tengok kehebatan lidah itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim.
Aku nak tengok betul ke lidah kau itu hebat. Kita jawab, orang tanya jawab, orang tanya jawab. Jawab, saya lagi boleh jawab. Kenapa macam ni tuan? Saya ni jalan tugas je. Kenapa macam ni tuan? Saya ni ialah orang jawablah selagi boleh jawab. Jawab terus jawab. Depan Allah kata aku nak tengok. Jawapan aku pula balik. Allah. Maka tu sebab kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita buat hari ni, yang kita lafaz hari ni, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang kita lafaz hari ni, yang kita sebut hari ni, yang kita ucap hari ni, ada pengawas yang siap sedia mencatat, tulis apa yang kita tulis. Maka Nabi ingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi tuan-tuan, sekadar peringatan kita bersama, marilah kita jaga lidah kita. Sebab Nabi kata, innallaha yubghidul fahishal bazi'. Sesungguhnya Allah benci pada orang-orang yang jelek budi pekertinya serta kotor lidah. Jadi tuan-tuan, hari pun lah masuk waktu, insya-Allah kita bicara lagi tuan-tuan nanti apa dia bahaya-bahaya lisan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Afatul Lisan, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.